Assalamualaikum, Yoshmina. Apa khabar semua? Harapnya semua dalam keadaan yang baik, sentiasa dimurahkan rezeki dan diberikan kejayaan di dunia dan di akhirat. Okey, hari ni kita nak borak pasal apakah yang berlaku dalam manga One Punch Man chapter 168. Okey guys, sebelum kita sambung live video, aku nak share dekat satu channel iaitu Mampas Studio. Kalau kau nak tahu, channel Mampas Studio ni merupakan salah satu reviewers anime yang ada dekat Malaysia. Channel dia ni memang mantap habis lah. Konten untuk channel dia lebih kepada fokus anime Boruto, One Piece dan juga One Punch Man. Konten-konten dari channel Mampas Studio memang cukup padu dan penyampaian diorang pun memang enjoy gila untuk kita layan. Kalau korang tak percaya, korang boleh layan video-video review dari channel Mampas Studio. Jadi tunggu apa lagi guys? Jomlah kita support channel Mampas Studio sampailah diorang dapat hit 30k subscribers dalam tahun ni, okey? Tak payah dalam tahun ni, dalam bulan ni. Link semua aku ada letak dalam description. Okey, dah settle. Jom kita sambung layan video balik. Tapi sebelum kita start, aku nak bagi tahu. Aku nak minta maaf sangat. Mungkin untuk review chapter kali ni aku tak dapat nak hype sangat. Sebabnya sekarang ni aku tak berapa nak sihat sangat. Dah hampir 5 hari kat lah aku tak dapat nak buat kerja apa-apa. So aku harap sangat korang faham lah kan. Dan aku akan cuba yang terbaik untuk review secara ringkas je part-part yang penting untuk chapter 168. Yang mana untuk dalam chapter kali ni, Yusuke Murata memang buat gila lagi tau. Memang hype gila-gila. Selepas chapter 168 memang totally full pack action pertarungan di antara Saitama menentang Awaken Garo Cosmic Fear Mode. Kerana dalam chapter yang lepas kita ingatkan Yusuke Murata dah memang bagi all out untuk chapter 167. Rupanya no, kita yang silap tau. Yang mana untuk dalam chapter kali ni 10 kali ganda jauh lebih hype nak dibandingkan chapter yang lepas. Sampaikan bermacam-macam lagi serangan yang cukup padu telah dilancarkan oleh Saitama untuk menyerang Garo. Dan apa yang lagi menarik, akhirnya pertarungan di antara Saitama menentang Awaken Garo sudah sampai ke penghujungnya. Jadi kalau korang nak tahu apakah kesudahan untuk pertarungan yang cukup epik di antara Saitama menentang Awaken Garo, tanpa melengahkan masa, jom kita start sekarang. Chapter 168 yang bertajuk Awakening of the God. Dan dekat dalam cover page untuk dalam chapter kali ni ada gambar tumbukan Saitama dan juga Garo. Chapter 168 bermula dengan sambungan selepas dia Saitama dan juga Awaken Garo telah pun berjaya untuk menumbuk tepat kat muka antara satu sama lain. Lalu lepas dia dah itu pun Garo tak tunggu apalah. Dia terus cuba untuk melakukan serangan lagi ke arah Saitama melalui portal dimensi. Tapi malangnya Saitama dengan mudah je telah berjaya untuk mengelak dari serangan tersebut. Dan Saitama pun apa lagi kan? Dia pun dah ada peluang untuk membuat serangan balas. Lalu Saitama pun terus dia bagi satu tumbukan yang cukup padu tepat dekat muka Garo melalui portal dimensi yang Garo dah buka tadi. Tapi Garo tak berhenti macam tu je. Dia tak mengalah macam tu je. Relax guys. Dia terus dia cuba untuk menyerang Saitama lagi. Dan last Saitama dan juga Garo telah pun berjaya untuk menyerang antara satu sama lain. Dengan Saitama telah berjaya untuk menumbuk tepat perut Garo, manakala Garo pula telah berjaya untuk sepak kepala Saitama. Tapi kelihatan efek dari serangan Garo terhadap Saitama tak ada kesan apa pun dekat Saitama. Dan Garo pun masih terus mencuba lagi untuk menyerang Saitama. Cumanya takkanlah Saitama nak duduk diam je kan sewaktu Garo cuba untuk menyerang beliau. So lepas dari itu pun Saitama terus melompat ke arah atas. Lalu Saitama pun dengan cukup pantas terus dia menuju ke arah Garo dan telah melancarkan satu serangan yang cukup padu tepat dekat tengkuk Garo. Sampaikan efek dari serangan Saitama terhadap Garo telah menyebabkan berlakunya satu letupan yang cukup padu dekat kawasan pertarungan. Malah rupanya serangan yang telah dilakukan oleh Saitama tadi itu merupakan kopi dari serangan yang pernah dilakukan oleh Garo terhadap Saitama, iaitu serangan chop. Jadi lepas dari itu pun Saitama cakaplah dekat Garo, "Kenapa ni Garo? Bukankah kau cakap kau nak tiru semua serangan aku bila aku dah serius dan kau nak mengatasi aku? Cepatlah cuba. Bukankah kau memang nakkan semua ni?" Lalu diorang pun sambunglah bertarung. Diorang pun lawanlah. Lawan punya lawan. Sampailah satu masa tu Garo telah pun berjaya untuk menumbuk perut Saitama. Tapi Saitama relax je. Telah counter balik serangan Garo dengan Saitama telah uppercut kepala Garo. Dan dekat sini kita dapat tengok draft hasil kekuatan di antara Saitama menentang Garo. Yang mana kelihatan pada awalnya kekuatan Garo seakan mampu untuk keep it down ataupun mampu untuk bersaing dengan kekuatan Saitama. Disebabkan kalau mengikut draft, jurang kekuatan di antara mereka berdua tak jauh beza sangat pun. Tapi sampailah satu masa secara mengejut tahap kekuatan Saitama terus meningkat dengan cukup mendadak, jauh meninggalkan tahap jurang kekuatan Garo. So Garo pun dapat rasakan lah kalau benda ni berterusan
berterusan, berkemungkinan besar salah satu tumbukan daripada Saitama pasti mampu untuk membunuh beliau, dan tahap kekuatan Saitama pun terus meningkat lagi jauh meninggalkan tahap kekuatan Garou. Dan semua ni disebabkan emosi Saitama dah mula marah. Jadi dekat sini dah memang cukup jelas lah, satu-satunya musuh yang mempunyai ancaman mampu untuk bersaing dengan kekuatan Saitama dah jauh ketinggalan dari kekuatan Saitama. So Garou cubalah buat macam mana sekalipun untuk menyerang Saitama sekarang ni, semuanya dah tak ada mana, semuanya hanyalah sia-sia semata je. Dan Garou pun cubalah lagi untuk menyerang Saitama, tapi malangnya serangan Garou tu dengan mudah je dapat ditahan oleh Saitama menggunakan satu tangan beliau. Dan apa yang paling mengejutkan, punyalah Yusuke Murata nak tunjuk betapa jauhnya jurang tahap kekuatan di antara Saitama menentang Garou, sampaikan lepas je Saitama telah menahan tumbukan dari Garou, Saitama telah pun melancarkan satu serangan yang tanpa disangka, iaitu Saitama telah pun bersin dengan cukup kuat ataupun serius sneeze. Sampaikan tanpa dijangka, hanya dengan serangan serius bersin daripada Saitama tu je berjaya untuk menghancurkan separuh dari planet Jupiter. Gila betul mat kekuatan Saitama ni. Memang betul-betul di luar jangkaan kita tahap kekuatan si botak ni. Sampaikan Garou sendiri terkejut melihat impak dari kekuatan yang telah dilancarkan oleh Saitama. Sampaikan Garou sendiri ada cakap, Saitama ni gila, dia ni adalah monster yang sebenar. Kehidupan dia ni tak boleh dibiarkan berkeliaran hidup dekat bumi, sebabkan kekuatan dia ni memang terlalu berbahaya. Tapi samalah juga dengan Garou kan, dia pun tak boleh nak hidup dekat bumi, sebabnya kekuatan Garou pun terlalu berbahaya untuk penduduk-penduduk dekat bumi. Tapi sampailah satu masa, sewaktu diorang berdua tengah rancak bertarung antara satu sama lain, diorang pun tumbuk lah, tumbuk sana, tumbuk sini, tumbuk telur semua kan. Secara tiba-tiba akhirnya Garou ternampak dekat mana terletaknya bumi, dan Garou pun merancang untuk meninggalkan Saitama dekat planet Jupiter, dan dia akan terus melarikan diri dekat bumi. So Garou pun cubalah untuk menyerang Saitama dengan satu serangan tumbukan yang cukup cerah bertujuan untuk Garou melarikan diri. So bila je Garou telah berjaya untuk menyerang Saitama dan dia telah berjaya untuk melarikan diri, pada awalnya Garou ingatkan dia lah pemenang untuk pertarungan tersebut, sebabnya yelah dia dah berjaya untuk tinggalkan Saitama dekat sebuah planet yang terletaknya jauh dari bumi. So dia ingatkan Saitama tak boleh dah lah nak balik ke bumi semula. Jadi Garou pun happy lah kan, dia happy gila dekat sana, dia bersorak kemenangan, yeay aku menang semua tu. Tapi secara mengejut, secara tiba-tiba Saitama telah pun muncul dekat belakang Garou, dan rupanya Saitama telah pun berjaya untuk mengejar Garou, hasil daripada Saitama kentut dengan cukup kuat untuk mengejar dan masuk ke dalam portal dimensi yang telah dibuka oleh Garou. Saitama pun cakap lah, tadi perut aku rasa sakit sangat disebabkan badan aku dah sejuk, so aku lepaskan je lah semua yang ada dalam badan aku ni untuk kejangkau sampailah dekat sini. Lalu Saitama pun tak tunggu apalah, Saitama pun terus melancarkan satu tumbukan yang cukup padu tepat ke arah muka Garou, sampailah diorang jatuh ke bumi semula. Dan hasil daripada tumbukan Saitama tadi tu pun telah berjaya untuk membuat Garou batuk keluar darah. Lalu Saitama pun cakaplah dekat Garou, oh kita dah sampai dekat tempat sebelum ni, kau memang target nak balik dekat sini semula ke? Tapi Garou balas, kenapa kau tak bunuh je aku? Dan Saitama pun jawab, aku tak sama macam kau, aku adalah hero, dan aku tak nak bunuh kau pun disebabkan ni merupakan permintaan terakhir dari budak kecil itu. So bila Garou dengar je Saitama cakap permintaan terakhir dari Tario, Garou pun pelik lah, apa maksud Saitama dengan permintaan terakhir. Jadi bila Garou toleh je ke kanan, rupanya kelihatan Tario telah pun meninggal dunia hasil daripada efek cosmic radiation Garou. So bila Garou nampak Tario dah pun mati, dia pun terus je lah melarikan diri sambil kelihatan Garou mula menangis disebabkan Garou menganggap semuanya berpunca daripada dia. Garou lah punca Tario mati disebabkan jarak mereka dah terlalu dekat. Jadi Garou pun cubalah untuk menjauhkan diri dari Tario dengan berharap Tario akan hidup semula. Tapi malangnya semua dah pun terlambat. Lepas tu Saitama pun cakap lah, kau ni berkelakuan pelik sejak je kau jatuh dari langit, yang bermaksud selepas je Garou telah menerima kekuatan dari LNG. Kau pasti ke tak ada benda yang pelik berlaku dekat kau? Dan Garou pembalas sambil dia menangis, kalau ada pun tu semuanya disebabkan semangat aku terlalu lemah. Benda ni kelakar sangat. Kalaulah aku tak berjaya untuk menewaskan kau, aku tak boleh nak jadi absolute evil. Kalaulah Saitama bunuh je Garou okey je, at least akhirnya dia akan mati sebagai the true evil. Cumanya kalau ikutkan Garou nak ubah dunia dan dia
dia nak tunjukkan dekat Tario kehidupan yang baru ataupun dia memerlukan support dari Tario. Sebabnya Saitama pun sama juga, dia perlukan Janus berada di samping dia. Jadi lepas si diorang dah berborak antara satu sama lain, Saitama pun cakaplah dekat Garo, jadi sekarang ni apa yang kau nak buat? Dan Garo pun balas, dia ada satu permintaan untuk Saitama lakukan, iaitu Garo nak suruh Saitama copy teknik daripada Garo. Sebabnya Garo percaya Saitama boleh je copy serangan terhebat daripada Garo tanpa ada masalah apa-apa pun. Malah teknik yang Garo suruh Saitama tiru ni pun dia sendiri tak mampu untuk mengawal kekuatan tersebut. Pada awalnya Saitama macam, alah apa, permintaan apa ni, aku tak kisah pun, dia tak nak pun, dia tak nak terima pun permintaan yang telah dibuat oleh Garo. Tapi last-last Saitama tanya juga dekat Garo, kalau aku buat benda ni apa yang akan jadi? Dan Garo pun balas, kita tengok je nanti. So Saitama pun terima je permintaan yang telah dilakukan oleh Garo. Lalu Garo pun terus je buka langkah untuk melakukan teknik tersebut. Sambil itu Garo suruh Saitama untuk fokus betul-betul. Dan Garo cakap lah, kalau ada sesiapa yang mampu untuk mahir menggunakan power daripada LNG tanpa menerima kekuatan daripada beliau, orang tu hanya kau seorang je yang boleh lakukan. So sewaktu Garo baru je nak menunjukkan teknik tersebut dekat depan Saitama, secara tiba-tiba kedengaran suara LNG telah pun berkata, diam, aku akan ambil semula. Sama je macam situasi sewaktu LNG mahu mengambil semula kekuatan dari Homeless Emperor. Nah, dijadikan cerita dekat sini, sewaktu Garo tengah melakukan teknik tersebut di hadapan Saitama, kelihatan perlahan-perlahan Garo telah pun berubah menjadi batu. Dan Garo tetap menyuruh Saitama untuk teruskan fokus. So secara ringkas, secara jujur kan, part ni sebenarnya aku agak complicated sikit nak faham, dan agak susah sikit untuk aku explain. Tapi paling mudah nak faham disebabkan teknik yang telah dilakukan oleh Garo telah menyebabkan masa telah pun patah balik, atau mudah kata time travel telah pun berlaku, yang mana Garo telah pun meletakkan harapan dekat Saitama supaya Saitama dapat menghalang Garo lebih awal lagi, bertujuan untuk menghalang dari semua ni berlaku dan menghalang dari kematian ramai orang berlaku dekat sana. So bila time travel telah pun berlaku, apa yang menariknya dekat sini, akhirnya Saitama telah pun memuji kehebatan martial art daripada Garo. Dan bila Saitama dah sampai dekat masa yang sepatutnya Saitama kena halang Garo, Saitama terus melancarkan satu tumbukan yang cukup padu tepat dekat muka Garo. Dan sewaktu Saitama telah pun berjaya untuk menyerang Garo tepat pada masanya, kelihatan semua orang yang berada dekat sana sedang menyaksikan Saitama telah pun berjaya untuk menewaskan Awaken Garo. Di hujung chapter kita dapat tengok disebabkan masa telah pun mengundur semula, Saitama pun muncullah dalam masa yang sepatutnya, iaitu Saitama masih lagi pakai baju. Cumanya apa yang kelakarnya dekat sini, dekat bahagian bebet Saitama tu telah pun koyak hasil daripada serangan yang telah dilakukan oleh Garo sebelum ni. Dan last kita dapat tengok Janus masih lagi hidup. Dan chapter 168 pun habis macam tu je. Chapter kali ni memang lain macam man. Memang padu gila, memang padu habis. Ada part yang kelakar, ada part yang sedih, ada part yang lawan kau-kau macam-macam lah kan. So disebabkan pertarungan di antara Saitama menentang Awaken Garo Cosmic Fear Mode akhirnya telah pun berakhir, berapa rating yang korang akan bagi untuk full fight di antara Saitama menentang Awaken Garo? Kalau aku memang full stop, tak adalah nak cakap aku akan fikir dulu apa. Tak ada. Aku akan bagi rating sebanyak 10/10 disebabkan terlalu hype-nya pertarungan di antara diorang berdua. So bagi aku, kita memang enjoy gila lah dalam beberapa minggu ni hasil daripada pertarungan di antara mereka berdua. Tapi apa pun nanti kan, pasti ada banyak lagi benda yang cukup menarik bakal berlaku dalam manga One Punch Man. Lagi-lagi dah nak dekat dengan arc Neo Hero lah, lepas tu nak lawan dengan Tatsumaki, macam-macam lah kan. Apa pun kita tunggu je lah apa pula yang akan berlaku dalam chapter akan datang. Jadi aku rasa sampai sini je lah kot video kita untuk kali ini. Aku harap korang semua enjoy dan penyampaian aku jelas. Teruskan support Faiz di studio untuk mendapatkan 250,000 subscribers dalam tahun ni. Aku nak minta maaf sangat kalau aku ada buat salah, tersilap cakap, terkasar bahasa. Aku nak minta maaf sangat. Aku hanya manusia biasa, tak lari daripada kesilapan. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum, bye bye.